Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong respon audio dan video okey ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Upah Azna, Ustaz dah sampai ke belum tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khabar Salina Osman, Halifah Mat Daud, Nur Azmah Syafi'i, Mazni Ahmad, Nurizan Amri, Nur Zarina Wati, Muhammad Ghulam, Kak Pa, Siti Aisyah, Kak Pa, Nur Azmah Syafi'i, Nur Azila Muhammad, Salmah Yahya, Khairul Bariyah, Nur Alis, Nur Azlina Syukur, Danin Wardah, Subhanallah, Ariza Ahmad Nawi, Wa Abdullah, Linda Dalinda, Hariyaini Anwar. Okey ke suara? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Pa. Kalau tak tanya nanti bercakap panjang, tiba-tiba orang duk kata suara tak dengar lah apa semua kan. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Kelaparan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ready ke kita? Muka surat, terima kasih Fatimah Umar, bab 43, muka surat 109 untuk kitab La Tahzan, seperti yang telah diedarkan oleh tim khidmat menurut tempahan anda. Okey. Jadi sesiapa yang dah pun mendapatkan kitab baru, sama macam Ustazah punya tapi cetakan baru, muka surat 109 bab 43. Ustazah punya kitab lama, jadi muka surat 103. Okey. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Okey, kita buat kuliah La Tahzan hari ini 2 September pada jam 2.30 petang. Apa Rehan Yaakob kata? Rehan Yaakob tadi saya nampak nama. Masuk sekejap 2.30 ada meeting. Ni dah rasanya dah 2.30 lebih dah ni. Okey, jadi tak mengapa yang tak boleh join live, sebab Ustazah memang tak mampu untuk berjanji waktu tetap setiap hari, tak mampu. Okey, sebab jadual yang sangat padat. Jadi Ustazah cuba juga selit-selitkan dalam pada kita cuba tu, hari ini dah sampai bab 43. Semoga Allah redha. Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini satu muka surat saja bab 43. Tadinya Ustazah macam rasa nak sambung bab 44 lah, tapi tak syok lah, satu hari biar satu bab. Kadang-kadang bab yang panjang kita buat berhari-hari, bersiri-siri pula kan. Dia hari ni biar satu bab. Jadi saya berazam, konon-konon je lah kan, semoga menjadi satu kenyataan. Bila kita ada masa nanti, kalau kupasannya tak begitu panjang, sempatlah kot Ustazah menyapa Kak Ayah Gaus, Raubah Osman, Habibah Rasul ni, orang-orang yang istiqamah dalam majlis ilmu ni. Nuridah Muhammad Nur. Ingatkan terlepas dah kuliah pagi tadi kerana ke pasar. Alhamdulillah tangguh ke petang. Amboi tu.
Sebenarnya kan untuk makluman para sahabat, saya akan maklum dekat page Ustazah Muzayyanah La Tahzan pukul berapa setiap hari. Dan saya minta maaf kalau ada yang PM tepi kelas hari ni pukul berapa saya tak respon, sebab saya dalam kuliah masa tu, saya dalam kuliah lain. Kebiasaannya saya akan maklum. Contohnya macam pagi tadi saya tulis Khamis jam 2.30 petang La Tahzan. Okay? Di LTK La Tahzan Kuantan ada Siti Azmahani Mamat, ada Suraya Husin, depa ni tukang sampai kepada grup depa pula lah. Alhamdulillah. Okay? Jadi subhanallah, 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 hebat. Okay? Sesiapa sahaja yang punya jiwa istiqamah, khususnya yang telah pun memiliki kitab, yang telah memiliki kitab, Ustazah rasa nak tampal dekat dahi tu wajib. Kenapa wajib? Sahabat-sahabat, walaupun tak boleh live, kita boleh ulang siar, kita sharekan di page kita, di Facebook kita masing-masing. Sebab sayanglah anda dah beli kitab. Kitab ni bagi Ustazah mahal lah, RM45 ni. Kan Ustazah bagi Ustazah mahal lah, RM45 ni. Mahal. Boleh macam-macam kita buat. Sebab sayang duit sahabat-sahabat. RM45 dengan postage semua dah lebih RM50. Okay? Banyak yang kita boleh manfaatkan. Ada orang yang RM50 tu sangat besar pada dia, tapi kita macam buang-buang lah kalau kita tak gunakan manfaat kitab ni. Sebab tu saya sangat tekan kepada siapa sahaja yang belajar untuk memiliki kitab bagi orang yang sudah pun nawaitu istiqamah tu. Jadi insya-Allah kalau kitab ni kita duk pamerkan dalam almari saja, kita duk pandang kan, lalu cuba letak kitab ni dekat tempat yang kita biasa lalu. Hari ni La Tahzan pukul berapa kitab ni macam memanggil-manggil aku ni. Macam tu lah, ada rasa macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bagi yang belum ada, dan ada juga orang yang tertanya-tanya. Semalam saya dihubungi oleh seorang hamba Allah nakkan 2 kitab. Okay, lepas tu macam biasalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berikan nombor akaun Darul Fawaz untuk dia bank in duit. Saya minta maaf kalau beliau ada di sini, sahabat-sahabat. Lepas tu dia terkejut, kitab tu kena bayar. Allahu Akbar, memanglah sahabat-sahabat sebab kita gunakan pelbagai kos. Okay? Saya minta maaf, saya tak boleh nak berikan kitab secara percuma. So dia minta kitab tu sampai 2. Anda boleh PM kepada tim khidmat apa masalah kan. Kadang-kadang ni kita nak juga berkenalan, nak juga tahu sebab macam mana dia boleh faham kitab ni diberikan percuma. Saya takut benda ni jadi fitnah pula kepada yang lain. Kita tak pernah umumkan kitab ni secara percuma. Kalau mungkin ada orang yang dapat percuma, sebab di dalam grup La Tahzan ni ada subhanallah orang-orang yang mulia hatinya, dia pergi hadiah dekat kawan-kawan dia pula. Jadi mungkin dia cakap percuma je. So dia pergi PM Ustazah, dia pergi PM tim khidmat, nakkan kitab yang percuma tu. Jadi minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan begitu. Kita takut ada yang salah faham. Okey, sebab tajuknya hari ni sedikit santai, pendek perbahasannya, jadi Ustazah terfikirlah untuk Ustazah meluahkan, insya-Allah. Subhanallah, Ina Salina Istiqamah hadir dan buat nota. Ina Salina jangan segan untuk share nota-nota anda di ruang komen supaya menjadi manfaat kepada kawan-kawan yang live. Okey, yang live. Yang ulang siar nanti. Suraya Husin tak dengar suara. Nampak mulut je mokmek-mokmek. Mokmek-mokmek tu apa? Okey, orang Pahang, orang Kuantan tak dengar suara ni. Cuba respon saya. Kalau tak sempat sayang kalau terlepas setiap bab. Okey, Maimunah, saya tulis ringkasan tu kat buku buat kenangan. Betul-betul Maimunah, Masya Allah, hebat. Ya, Hasmah Maknur, tajuk 43. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina. Balkish Hasan kata suara jelas. Dari Jitra pun suara jelas. Jadi sahabat dari Kuantan tadi, Kak Su, tolong keluar balik ke? Masuk lagi ke? Macam mana? Sebab Johor clear, Puchong clear. Taman Tas ni kat mana Taman Tas Kuantan. Oh, Kuantan. Okey, Kuantan jelas. Alusta clear. Kulim, Kak Nazar ni penebar majlis ilmu. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk 43, jangan bersedih.
perbanyakkanlah istighfar, sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun. Jom sahabat kita baca dengan jiwa. Baca dengan jiwa. Saya bila baca ni pun dah rasa nak nangis. Tak tahu kenapa cemeh-meh sangat Ustazah ni. Jangan bersedih. Macam ada satu suara yang penuh dengan kelembutan sedang membelai kita. Jangan bersedih. Okey, lepas tu ditulis kat situ, perbanyakkanlah istighfar. Perbanyakkanlah istighfar. Liza Amani, tak perlu minta maaf sayang-sayang sekalian yang tak dapat join live. Saya pun tak pernah cakna pun nama siapa ada, nama siapa tak ada. Cuma kalau kita dah rasa jatuh cinta dengan kitab Al-Tahzan, kita rasa tak nak tertinggal sahabat-sahabat. Maknanya masing-masing ada kerja, tak semestinya live, tapi anda share, dia tersimpan jadi file dalam Facebook kita. Next dia menjadi memori yang kalau Allah nak pilih kita kan sahabat, kalau Allah nak pilih kita, maksudnya kita tak dengar live pun, tiba-tiba ada kawan kita share, tag nama kita. Masa tu kita tengah sedih sangat, contoh, tiba-tiba kita duk guling-guling sekejap, melayan perasaan jiwa tu, kita klik Facebook, tiba-tiba toing keluar bab tajuk yang tu. Ini bukan sekali dua saya dapat messenger. Ustazah, terima kasih, saya tengah ada masalah ni. Saya buka-buka handphone, tiba-tiba je ada kawan saya sharekan kuliah 2 hari lepas. Saya tak dengar, tapi Masya Allah, terima kasih. Kadang-kadang Ustazah rasa tak layak langsung nak ucap sama-sama kasih, tak layak. Sebabnya Allah yang menggerakkan hati anda. Masya Allah, inilah keajaiban keberkatan ilmu. Bila kita ikhlaskan sungguh-sungguh hati kita, kan tak mesti. Ustazah tak pernah kira live berapa orang, apa semua, tak pernah sahabat-sahabat, tak ada kerja. Kita bukan apa ni, ada statistik tertentu, okey? Kalau hari ni live tak capai 200 orang, maknanya anda gagal lah. Tak pernah lah macam tu kan. Siapa yang rasa nak dengar. Okey, Alhamdulillah. Cuba sebut sama-sama. Perbanyakkanlah istighfar. Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengampun. Apa seringkas-ringkas istighfar? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Cukup dah sebut astaghfirullah. Ini seringkas-ringkas istighfar. Astaghfirullahalazim. Kemudian nanti kita jumpa penghulu istighfar. Macam-macam lah dalam buku amalan harian tu. Ustazah suruh tekan amalan maksurat sughra di waktu pagi, ataupun maksurat sughra di waktu petang. Sebab di dalamnya ada bacaan-bacaan penghulu istighfar. Kalau kita orang yang tak tinggal solat, selepas solat tu kita automatically lah lidah kita diajar untuk kita beristighfar. Bahkan sentiasa sahabat-sahabat dirahmati Allah, basahkan lidah kita dengan istighfar. Kenapa? Masya Allah, satu muka surat, ada ayat Quran, ada hadis Nabi SAW. Pertama, kita nak rujuk kepada surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. 10 hingga 12. Masya Allah. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, banyakkan istighfar. Anzra Abdullah. Betul Ustazah. Okey, Muhammad Ruzaman Hamzah. Masya Allah. Okay, saya mengucapkan ahlan wa sahlan lah kepada muslimin yang juga turut bersama dalam kitab Al-Tahzan ni. Sebab anda ni kan adalah ketua keluarga. Ketua keluarga yang punya cara, Masya Allah, daripada Quran dan hadis Nabi untuk memujuk seluruh ahli keluarga. Lagi-lagi isterinya yang penuh emosi macam-macam kan. Orang kata, orang lelaki duk kata orang perempuan ni Ustazah, time bulan mengambang emosi dia lain. Dulu mula-mula kita tak kahwin lagi, apa benda bulan mengambang ni kan, tak faham. Tapi maksudnya mereka pun kenal. Sudah pastinya lah Allah ciptakan kita orang perempuan ni daripada tulang rusuknya Nabi Adam AS, maknanya daripada orang lelaki yang diminta untuk melindungi. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sudah pastilah rujukannya adalah Al-Quran. Kalau kita mengikut telunjuk kita, mengikut hati kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanpa pimpinan sangat bahaya. So kita nak balik kepada pimpinan Quran, hadis Nabi SAW, semua ada dalam ni. Rujuk dulu ayat 10 hingga ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat 10 hingga ayat 12. Terjemahan dia apa? Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia, yakni Allah itu Maha Pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Dalam kerja dakwah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, antara yang kita nak belajar, cekalnya para nabi, para rasul kita, Masya Allah, dalam kerja dakwah, tingginya sabar mereka. Tingginya sabar mereka. Cuba kita tengok perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah, dahsyat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kalau kata kecil hati, Ustazah, anak-anak sekarang ni kuat melawan. Kita suruh solat, dia boleh tutup pintu hampas depan kita, boleh tarik selimut semula. Sakit hati kita. Contoh, kadang-kadang ada ibu ayah yang mengadu demikian. Okay, sebenarnya kita tidak gagal. Kita belum gagal kalau kita masih mau mengajak, kita masih mendoakan mereka, sahabat-sahabat. Mungkin bukan hari ini, insya-Allah satu hari nanti. Kekal ikhlaskan hati. Ini ujian kita berdepan dengan anak-anak. Nombor 1 perangainya macam ni. Nombor 2, 3, 4, 8 orang perangainya macam ni. Semuanya kehendaknya Allah. So kita balikkan semula kepada Allah. Banyakkan taubatan nasuha. Nabi Nuh alaihissalam antara yang tolak kerja dakwahnya adalah isteri dan anaknya sendiri. Jadi biasa bagi kita. Tapi pernahkah Nabi Nuh merajuk hati? Pernahkah Nabi Nuh left group? Pernahkah Nabi Nuh berjauh hati? Kenapa susah sangat mereka ni? Bahkan kalau kita dengar kisah dakwah Nabi Nuh, mereka ni, Nabi Nuh mendatangi kaumnya, Masya Allah, yang nak dimad'un, yang nak didakwahkan ni, boleh kelubung kain, tutup muka, sumbat telinga. Ustazah, kalau ada ibu-ibu mengadu kenapa budak-budak sekarang ni degil sangat, ya Ustazah, jangan sebut macam tu dulu. Ada tak anak-anak kita bila kita nasihat mereka kelubung muka dengan kain, tak nak pandang dah muka mak ayah, sumbat telinga, kan? Kita sebut sahabat-sahabat macam ada ciri-ciri macam tu pun ada. Ustazah, anak saya rupanya saya pok-pek. Patut dia buat tak tahu je, rupanya dia tengah sumbat dengan lagu tak apa-apa kat telinga ni. Kita kata Allah sebenarnya tak jauh beza. Cuma kita hidup dalam dunia yang nampak serba moden ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka dulu kelubung dengan kain. Kita duk rasa, Allah, hai, kalau kita jadi Nabi Nuh, tak sangguplah nak berdepan dengan kaum yang sangat degil macam tu. Maknanya kalau kita melaluinya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi Nuh pernah melaluinya. Belum lagi cerita tentang rasul-rasul yang lain, hatta sampai kepada rasul terakhir, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua hari ni ajak, hari ni juga mereka nak beriman, tidak. Okey, jadi adalah beberapa kisah yang dipertontonkan yang menunjukkan maha besarnya Allah. Mereka datang mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Macam mana ayat ni boleh ada di dalam Al-Quran? Sebab tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, yang diberikan oleh Allah amanah mukjizat Quran ini untuk disampaikan kepada kita. So nak khabarlah, dulu zaman Nabi Nuh pun ada orang-orang macam ni. Sampai kepada ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat, siapa yang tidak kenal satu nama yang disebutkan sebagai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dah jauh beratus tahun lah dengan zaman Nabi Nuh tu. Tapi pernah didatangi oleh seorang lelaki. Kan ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, kalau adalah aku ni masalah yang sedang kelaparan, aku tak tahu nak cari makan macam mana. Macam kita sekarang PKP kan, saya kena berhenti kerja Ustazah, adik-beradik pun dah tak nak tolong, saya rasa sempit, susah sangat, saya dalam kelaparan. Sahabat, kalau ada orang mengadu macam tu kepada Imam Hasan Al-Basri, kalau hari ni kita tak berdepan, tak bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri, contoh ada orang datang pada kita, saya dah kelaparan dah, saya dah kehilangan kerja PKP ni, saya dah habis dah segala duit simpanan, tentang rezeki contoh, tak salah untuk kita menyebutkan banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Anak umur 25 masih pokpek juga Ustazah. Okey. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyakkan istighfar. Sebut dia mengadu kelaparan, tapi Imam Hasan Al-Basri suruh perbanyakkan istighfar. Okey, orang yang mendengar nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri ni masih duk diam lagi lah. Kawan tu pun pergi amalkan aja apa yang Imam Hasan Al-Basri kata, banyakkan istighfar. Okey, kemudian datang orang kedua mengadu. Wahai Syekh, aku ni dah lama kahwin tapi tak punya zuriat. Mengadu kepada seorang Syekh. Imam Hasan Al-Basri menjawabkan apa? Baliklah kamu dan banyakkan istighfar. Masya Allah, tak punya zuriat pun disuruh perbanyakkan istighfar. Jadi diam lagi orang lain yang mendengar nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri. Datang pula lelaki yang ketiga. Masya Allah, dia menyebutkan apa? Aku ni punya kebun-kebun yang banyak. Lepas tu datang pula musim kemarau. Apa yang aku nak buat wahai Syekh? Orang kalau dulu ada kebun-kebun ni macam sekarang ni ada company-company yang besar. Berapa orang pekerja di dalamnya. Dalam pandemik ini terpaksa berhentikan seorang-seorang pekerja. Akhirnya syarikat pun terpaksa tutup. Jadi orang yang ada kebun ni dulu-dulu macam itulah. Kan kalau dah datang kemarau mereka dah resah gelisah. Macam mana ni dah berbulan-bulan. So tanaman-tanaman dia semuanya dah rosak. Bertemu dengan Syekh Imam Hasan Al-Basri. Apa dia jawab? Baliklah dan perbanyakkan istighfar. Lalu sahabat-sahabat datanglah. Dah mula dah. Kan orang duk kata peliklah Syekh ni. Orang duk kata kelaparan dia suruh istighfar. Kok lah dia nak bagi makan? Orang duk kata tak ada zuriat mengadu. Kok lah dia nak suruh ambil anak angkat ke apa? Kan dia suruh istighfar. Orang duk dalam hancur dah kebun-kebunnya, kan hasil perusahaannya disebabkan kemarau, tak turun-turun hujan. So kok lah dia nak kata apa? Buat pembenihan hujan, contoh kan sahabat-sahabat, pembenihan awan, contoh kan. Dia suruh balik beristighfar. Apa solusi sebenarnya? Subhanallah. Bila ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, dia jawab apa? Sebenarnya itu bukan nasihat daripada aku. Aku bukan bercakap ikut sedap mulut aku je. Macam itulah bahasa mudahnya. Kena tengok apa yang Allah nasihat, pesan pada kita melalui mesejnya Al-Quran, ayat 10 hingga 12 surah Nuh. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi apa sahaja permasalahan yang kita lakukan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah kita nak memohon keampunan kepada Allah. Mungkin sebab dosa aku ni, ya Allah, sampai engkau uji aku dengan kelaparan. Makanan aku habis. Kerja aku ni sampai kena buang aku sebagai pekerja dekat syarikat tu. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebelum kita menyalahkan kenapa majikan buang kita dulu, kenapa kita nak beli barang-barang harga semua naik, kenapa kita sampai tak ada makanan atas meja, jangan menyalah-nyalahkan orang lain dulu. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Sepertinya syekh-syekh yang terdahulu mengajarkan kepada kita para alim ulama, disuruhnya kita beristighfar dulu. Subhanallah. Jadi ini sebagai satu muqaddimah dalam bab 43 ni, yang buatkan kita orang awam biasa-biasa ni kan tak faham lah kenapa suruh istighfar. Bukan dengan istighfar tu jadi kenyang. Samalah dengan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Fatimah Az-Zahra. Ketika letih dengan kerja-kerja rumahnya, bukan main macam kita pakai Thermomix lah, pakai touch and go lah. Touch je pun boleh go. Lepas tu datang balik, dah masak dah, tara roti dah siap dah. Kan tak adanya macam tu zaman dulu sahabat-sahabat. Ya Allah, sampai berbirat, berbekas tubuh Allahumma salli ala Fatimah Az-Zahra. Kerana apa? Kerana menguli tu gandum tu, daripada biji-biji gandum tu nak pecahkan satu persatu. Bukan ada macam kita lesung yang jenis kayu yang kita duk pijak-pijak tu pun bukan ada lagi pada zaman tu. Tak ada satu alat pun. Masya Allah, sampailah dikisar, sampailah diuli menjadi makanan untuk anak-anaknya. Menanti suaminya yang sentiasa tak ada dekat rumah, Saidina Ali, untuk mengikut kerja dakwah Nabi SAW. Letih. Lepas tu tanya, tak boleh ke tawanan-tawanan perang wanita-wanita tu jadi pembantu aku? Masya Allah, dipujuk oleh Rasulullah dengan juga zikir yang ringan sebutannya di lisan tapi berat pada timbangan. Itulah sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wanita hari ini kalau Ustazah duk berceramah dengan Ustazah tak faham lah, boleh kenyang ke dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar? Boleh hilang ke letih Fatimah?
Subhanallah. Sebab apa pun kita sahabat, anggota daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita lelah, kita penat dengan semua pekerjaan yang telah dipertanggungjawabkan pada kita. Tapi kalau hati kita lapang memandang Allah yang maha melapangkan, memandang Allah yang maha besar, Masya Allah, tabarakallah. Tak ada cara lain dah kita nak jawab. Yang Ustazah selalu sebut, bila sudah lillah, hilang segala lelah. Ini jawapan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Tak tahu nak transfer rasa ni macam mana, tak tahu. Sebab anda kena rasa sendiri. So perbanyakkan istighfar ni sampai dia basah di lisan kita, sampai tidak ada syarat-syaratnya lagi, sampai tidak ada musim-musimnya lagi. Rasa ada ujian, rasa ada permasalahan, istighfar. Masya Allah. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, bukan aku menjawab dalam keadaan aku beremosi ataupun ikut sedap aku saja, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana merujuk kepada surah Nuh ayat 10 hingga 12. Sebelum itu lagi dah berapa banyak kisah dipertontonkan kepada kita. Subhanallah. Jadi siapa orang yang selamat? Orang yang merujuk. Makna kadang mungkin dia kena kecam dengan pengikutnya. Kan siapa yang mendengar, pelik dah, orang lapar pun suruh istighfar, orang tak ada anak pun suruh istighfar, orang kemarau pun suruh istighfar. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita sedar diri, mungkin ujian-ujian itu Allah datangkan pada kita kerana salah kita, khilaf kita, dosa kita sebagai hamba kepada Tuhan kita. Dulu kita tak kelaparan, tapi kita terlupa untuk bersyukur kepada Allah. Sahabat-sahabat, kita punya zuriat, tetapi kita tidak pimpin zuriat kita kepada jalan-jalan yang dikehendaki Allah. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, pernah disebutkan siapa sebenarnya yatim piatu. Yatim piatu ni bukan orang yang tak ada mak ayah. Ni satu sudut faham agama yang kita nak faham. Masya Allah, orang-orang hebat ni, itu bukannya yatim piatu. Rupa-rupanya yatim piatu ni orang ada mak bapak, tapi mak bapak dia tak mengajarkan pun agama kepada dia. Allahu Akbar. Tak membawa anak-anak ni kenal kepada penciptanya, tak membawa anak-anaknya cinta kepada Rasulnya. Apa bezanya dia dengan anak yatim piatu? Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi perkara-perkara macam ni, kalau terus anak saya ni degil melampau sangat, Ustazah, banyakkan istighfar ibu ayah. Meratap dengan Allah, sampai anak-anak kita kadang-kadang melihat air mata yang jatuh dalam solat kita. InsyaAllah Allah akan datangkan rasa, kenapa mak ni sekarang bila solat menangis kan? Menangis sebab aku semalam tak nak solat ke? Menangis sebab perkara-perkara. Tak salah untuk kita sharekan dengan anak-anak kita, sebab kita jahil. Jangan sampai diperturunkan kepada anak-anak kita kejahilan itu. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita perbaiki. Selagi kita hidup atas dunia ni, jangan pernah kata saya dah terlambat Ustazah, nasi dah jadi bubur. Tak pernah ada istilah terlambat selagi penyesalan itu ketika di dunia. Kat mana penyesalan itu betul-betul dah terlambat? Sahabat-sahabat, bila kita dah masuk ke alam barzakh, bila kita dah memulakan alam akhirat, pertamanya kita diusung, dibawa, dimasukkan ke dalam liang lahat. Saat itulah baru kita, Rabbi rji'un, aku nak balik, aku nak betulkan semua yang salah-salah selama ni. Dah terlambat. Sekarang ibu ayah, belum lagi istilah terlambat. Kita disuruh perbaiki. Jadi perbanyakkan, nak start perbaiki ni, istighfar. Istighfar bukan pakat berebut dengan tasbih. Alhamdulillah hari ni aku dapat 10,000. 10,000 sahaja, tapi hati kita tak ada penyesalan. Maka kita nak istighfar ni yang sungguh-sungguh. Sebab tu kita dibawa oleh Dr. Aida Al-Qarni dalam bab 43 ni untuk memahami. Jangan bersedih, perbanyakkanlah istighfar. Sebab sedih kita ni kadang sebab tak cukup makan. Sedih kita sebab kelaparan, kena buang kerja. Sedih kita sebab tak ada zuriat. Sedih kita sahabat kerana kita kemarau, ujian-ujian. Kabarnya kita sedang membantu mangsa banjir di Yan Kedah. Tim Ustazah pun ada di sana. Baru je berhenti sehari dua lepas, sahabat-sahabat. Alhamdulillah puas hati laporan-laporan mereka hantar. Tengah hari tadi 12.30 lebih kurang, saya dapat call daripada mereka.
Ustazah saja nak habaq lah, Ustazah tak ada lah nak bagi Ustazah susah hati ke, nak minta ambil cari sumbangan lagi ke, tak ada Ustazah. Cuma nak habaq lah. Dia kata hujan dah beberapa hari dan hari ni ada kampung yang dimasuki air lagi ke dalam rumah masing-masing. Belum lagi selesai sahabat-sahabat, banjir lumpur yang hari tu barulah dibersihkan dengan traktor, dengan segala kan. Sekarang ni jadi balik. Ustazah tolong doa lah jangan jadi macam hari tu pula. Ni sahabat-sahabat, dia pun nak marah kat siapa? Siapa yang turunkan hujan tu? Jadi apa lagi yang kita nak berdepan? Nasihat Ustazah, kirim salam pada mereka, perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Subhanallah sahabat, kita beristighfar. Betul Siti Zabeda, istighfar yang sampai ke hati. Baik, kita nak rujuk lagi. Perbanyakkanlah istighfar agar anda menemui jalan keluar, memperolehi ketenangan batin, rezeki yang halal, zuriat yang soleh, dan hujan lebat yang membawa berkah. Hujan lebat saja sahabat-sahabat, tapi kita tak berdoa pun Allahumma sayyiban nafi'an. Kita takut hujan itu tidak membawa manfaat, bahkan membawa mudarat kepada kita. Jadi kita tengok, rupanya kitab ni kata perbanyakkan istighfar agar anda menemui jalan keluar, memperoleh ketenangan batin, rezeki yang halal, zuriat yang soleh, dan hujan lebat yang membawa berkat. Masya Allah sahabat-sahabat. Sebab itu kadang-kadang ada ibu-ibu yang mengeluh, saya dah tak tahu nak buat macam mana lagi dah Ustazah. Segala usaha dah saya buat, macam mana saya nak tarik seluruh keluarga saya ke dalam agama Allah. Dia jadi depres sangat sahabat dirahmati Allah. Kak, jangan sampai macam ni kak. Allah sayang akak ni kerana Allah ni. Jangan sampai akak stres, suami tak solat, anak-anak tak nak ikut perintah akak, kan semuanya degil. Akhirnya akak pun dah jadi orang yang putus asa, menjauh, merajuk dengan Allah. Jangan. Banyakkan istighfar. Ceruk mana, kat mana silap kita, tunjukkan aku wahai Allah. Allah akan menunjukkan anda jalan keluar. Jalan keluar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kat mana buktinya? Masih lagi sahabat-sahabat kita merujuk ayat Allah surah Hud ayat 3. Ni bila Ustazah ajak mengaji, mainlah mengaji sikit. Sebab mungkin sampai pukul 3 petang ni ada orang yang belum baca Quran lagi. Tolonglah sahabat-sahabat muslimin muslimat, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Mungkin subuh tadi tak sempat, ambillah waktu duha kita. Subuh tak sempat Ustazah, kalut pagi nak siapkan sarapan lah apa semua. Waktu duha tak sempat Ustazah, masa tu dah kita nak sidai kain lah apa semua. Ada je alasan. Lepas tu sahabat kita tak pula berwuduk awal, tunggu setengah jam sebelum Zuhur. Kenapa nak tunggu setengah jam sebelum Zuhur? Sebab sepanjang pagi tadi kita tak sempat Quran, biarlah kita baca Quran sebelum Zuhur. Kan kalau suruh baca selepas Zuhur pula kan, mulalah kata orang nak lunch lah apa semua, nak keluar rumah cari barang lah. Kita sibuk beralasan. Sedangkan antara subuh hingga ke Zuhur tu, berapa kali kita pergi keluar masuk bilik air? Bilik air. Berapa kali kita keluar masuk bilik air? Kita dah basahkan sebahagian anggota. Kan mungkin kita mandi, mungkin kita buang air besar kecil. Basah sebahagian anggota kita, tapi kenapa kita tidak menutup sebelum kita keluar bilik air tu? Tutup dengan wuduk. Bila kita tutup dengan wuduk, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah, sempatlah kita nak capai Quran kat mana-mana baca. Jadi kalau payah sangat nak baca Quran setiap hari, ni Ustazah nak ajak baca Quran ni, surah Hud ayat 3 pun depan mata dah, tak nak baca lagi. Okay? Jadi kalau ada sahabat-sahabat La Tahzan yang belum boleh baca Al-Quran, minta maaf, Ustazah pinjam bahasa Ustaz Ahmad Dusuki. Dia kata apa? Jangan mati dulu sebelum kita boleh baca Quran. Ustazah, kenapa sombong sangat bahasa macam tu? Apa maksud jangan mati dulu? Maknanya tolong belajar sayang, jangan bertangguh. Sayangnya orang yang hidup nampak macam gah segala tapi Quran tak boleh baca. Anda belum terlambat. Ustazah Zai bersaksi, wallahi kerana Allah, saya dah jumpa orang 78 tahun. Saya ceritakan dalam buku yang saya tulis, Dakwah Penuh Ukhuwah. 78 tahun, tangan terketak-ketak ni. Masa tu tak ada WhatsApp lagi. Telefonnya, Ustazah Muzayyanah ke? Acik nak belajar baca Quran. Hati ni kata, dah menggigil-gigil suara acik ni. Mesti dah pandai mengaji ni sajalah ni, nak kacau ni.
Masa tu tak sibuk lagi sahabat-sahabat, pergilah rumah dia. Allahu, rupanya Alif tu tegak ke bengkok tak tahu. Luruh jantung saya ni, ya Allah Tuhan, kesiannya. Saya pergi umrah dah 7 kali ustazah. Setiap kali saya nampak orang baca Quran depan Kaabah, saya menangis. Saya tak pandai baca Quran. Tolong saya ustazah, ajar saya baca Quran. Masya Allah, saya pandang dia macam nenek saya sendiri masa tu. Jom makcik, insya-Allah. Daripada niat masa tu ngajar rumah ke rumah tu 2 kali seminggu, saya freekan masa tiap-tiap hari datang pergi rumah dia. Sebab azam saya kalau macam mana pun, sebab tengok wajah kan, logik akalnya masa tu memang 78 tahun. Anytime je kalau Allah nak ambil nyawa dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya kata hari-hari aku kena datang rumah dia ni. Tak kira lah waktu mana aku lapang ni. Cik, boleh tak pukul 3? Boleh ustazah, datanglah. Rajin pula tu. Masya Allah, rajin sahabat. Tak lama dah kenal semua huruf. Naik Iqra' 2, naik Iqra' 3 sampai Iqra' 6. Cik, saya tak sangka lah cik, belum 6 bulan lagi cik dah boleh dah baca Quran merangkak-rangkak. Itulah ustazah, cik suka sangat. Alhamdulillah, makasih ustazah. Cik suka sangat. Belum 6 bulan dah boleh baca Quran. Walaupun merangkak-rangkak lah habis Iqra' 6 tu kan. Lepas tu dia cakap, cik sebenarnya start je belajar ngaji dengan ustazah, cik tak makan dah ikan kering. Cik tak makan dah kepala ikan. Dia kata, kenapa cik? Kan? Kenapa cik tak makan kepala ikan, tak makan ikan kering? Kan? Yelah, orang tua-tua kata dulu kan tak tak pandai ngaji kalau makan kepala ikan, kalau makan ikan kering. Lapak pula ustazah sebut kepala ikan kering ni. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ustazah cakap dengan cik tu, rugi cik tak makan. Itu favourite saya. Kepala ikan favourite saya, makan ikan kering, ikan masin ni favourite saya. Itu memang favourite saya. Lepas tu dia pandang, ustazah, favourite ustazah, macam mana ustazah pandai ngaji? Dia kata, jangan salahkan kepala ikan kalau tak pandai ngaji. Jangan salahkan ikan kering kalau tak pandai ngaji. Cuba tengok acik ni umur 78 tahun. Hari-hari saya kata pukul 3 acik kata okey. Saya kata pukul 8 pagi acik kata okey. Sebab dia bersungguh nak. Sahabat-sahabat, bila dia bersungguh pasti dia dapat. Jadi semua yang menonton hari ni, kalau ada di kalangan diri kita ataupun seluruh saudara-saudara kita yang kita tahu dia tak boleh merangkak pun tak boleh dengan Quran, jangan berputus asa. Anda orang mulia kalau anda sampai hubungi mana-mana ustaz-ustazah. Sekarang kat Facebook macam-macam iklan kan. Carilah yang ustaz-ustaz yang memang offer diri dia untuk mengajar Quran. Jangan PM ustazah, ustazah dah pergi ke bidang lain pula dah sahabat-sahabat. Tunggu kalau PM ustazah cerita tu 20 tahun dulu punya cerita. Zaman kita tak berapa nak sibuk sangat. Sekarang ni kalau di PM nanti tak jawab, marah kat ustazah. Ustazah tu ceramah ke main ngajar orang tak pandai ngaji sampai pandai. Sekarang ni orang PM dia langsung tak jawab. Janganlah macam tu. Ada banyak sahabat-sahabat peluang dan ruang. Jadi kita bagi hubungkan mereka ni. Kan anda kan suka match-matchkan, carikan jodoh, kan main carikan jodoh. Carikan kesayangan kita ni guru mengaji. Lepas tu sponsor menantu kita. Kita tahu menantu kita tak pandai mengaji, contoh kan. Cubalah hadiahkan dia birthday hadiah yang mak ada surprise ni nak bagi tahu. Kan apa dia? Mulai bulan depan ni ada nama ustazah ni. Kontak dia ya. Mak dah bayar dah untuk sebulan. Sampai kamu pandai baca Quran, insya-Allah. Dia ni guru yang bagus ni. Mak dah bayar untuk setahun. Kurang-kurang kalaupun dia tak nak sangat, dia ada rasa mak dah bayar tu bang, mestilah kita belajar, rugi je mak dah bayar. Tak apa mula-mula tu dia belajar tu sebab segan dengan mak mentua. Tak apa sahabat-sahabat, kita pulun dengan doa. Bagi galakkan. Ustazah tu telefon mak, dia kata menantu mak pandai, dah ingat 2 huruf A dengan Ba. Bagus tu. Kita ni Allah tengok usaha kita. Kalaulah ditakdirkan menantu mak ni mati baru kenal 2 huruf ni, Allah pandang sebagai orang yang pandai baca Quran. Jangan putus asa daripada belajar. Kita nak masuk dalam kubur tu kita dah boleh baca Quran. Bagilah motivasi. Jangan, kalau aku tahu hang menantu tak pandai ngaji, awal-awal aku reject. Janganlah sahabat-sahabat. Hamba suka gulai kepala ikan jenahak. Kami dah saat saya pergi Kedah nanti kalau tak bagi memang nak kena ni. Tu betul, jangan salahkan kepala ikan, kari apa kari pula, ikan kering jangan. Okey, jom kita ngaji, jangan buang masa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jap, habiskan dulu cerita tu. Lepas tu kan 6 bulan boleh baca Iqra. Kalaulah ada yang tak baca lagi buku Ustazah Dakwah Penuh Ukhuwah tu. Kalau yang dah baca, yang dah selalu dengan kuliah Ustazah, dia dah hafal dah cerita ni. Lepas tu Acik tu orang kaya kan. Sebab dia kata kecil-kecil mak ayah dia tak hantar di sekolah agama, pergi sekolah Inggeris. Orang kaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anak-anak dia semua jadi orang lah, pendek cerita. Bila hujung bulan tu anak ni bagi ni, anak ni bagi ni. Memang duit dia banyak lah, pendek ceritanya. Lepas tu dia dah duduk wheelchair 78 tahun. Lepas tu anak dia nak pergi umrah, nak bawa dia. Ustazah, Acik nak cuti ngaji, anak Acik nak bawa Acik pergi umrah. Ustazah doa ya, Acik berazam nak baca Quran depan Kaabah. Nak menangis pula saya dengar cerita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Setiap kali saya ulang tu, saya terbayang-bayang wajah dia. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia pergi umrah dalam keadaan ditolak dengan wheelchair. Kali ke-8 setelah dia tak boleh berjalan dengan kaki dia sendiri, dia menangis depan Kaabah, dia boleh baca Quran. Okey, masa tu dia belum fasih, belum khatam lagi lah. Tapi dia balik umrah tu, dia cari saya dulu. Allahu Akbar, dia cari saya dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa Ustazah Acik balik umrah kan? Dia bukan nak cerita dia belikan jubah kat saya ke, tapi dia nak menangis, dia peluk saya. Ustazah, Acik dapat baca Quran depan Kaabah. Acik dapat baca Quran depan Kaabah kali ni. Dulu 7 kali pergi Acik tengok. Syoknya orang dapat baca Quran depan Kaabah. Acik tak tahu Ustazah. Kan? Kali ke-8 itulah umrah terakhir dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia dapat baca Quran depan Kaabah. Anda rasa tak sahabat-sahabat dirahmati Allah, betapa kasih sayangnya Allah melalui cerita-cerita yang demikian. So please jadikan sumber inspirasi. Okey, anak-anak dia pun bila jumpa Ustazah tengah mengajar, Ustazah okey ke? Anak-anak dia hantar sekolah agama. Acik ni tak pandai mengaji. Jadi Masya Allah, lepas tu yang paling saya suka ceritakan pasal dia ni, dia gigih tau sahabat-sahabat. Bila kadang-kadang saya tengah rehat-rehat kat rumah kan, dulu-dulu kan saya tak sibuk sangat kan sahabat-sahabat, dia telefon, Ustazah minta maaf Acik ganggu kan malam-malam. Masa tu saya tak kahwin lagi. Nanti mak siapa telefon malam-malam ni? Tu lama ada Acik yang belajar mengaji tu. Ustazah, Acik tengah duduk kat surah Al-Baqarah, muka surat 100. Ustazah dengar Acik baca bukan ada voice note ke apa. Lepas tu kita pun ngantuk-ngantuk aku ni kan, layan je lah. Dia tengah syok. Dia ulang Quran dia, subhanallah. Allahu Akbar sahabat. So anda jadikanlah inspirasi kan. Kalau kita betul-betul bersungguh pasti dapat. Allah tak pernah tanya berapa lama. Total sampai dia khatam Quran tu 2 tahun setengah. Lepas dia dah boleh baca Iqra 6 tu, saya tak datang lah hari-hari. Saya buatlah macam jadual lain, 2 kali seminggu, 2 kali seminggu. Sekali jumpa tu dalam setengah jam 40 minit je. Nak sampai 1 jam pun payah. Sebab masa tu saya sambung belajar. Jadi Cik, yang penting kita seminggu 2 kali. Sebab bila dia dah boleh baca Iqra 6 tu tak susah sangat. Kita tinggal dengar, semak bacaan dia kan. 2 tahun setengah total dia boleh khatam Quran. Pada usianya sahabat-sahabat dirahmati Allah dah 80 tahun dah masa tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay? Jadi semoga menjadi kekuatan lah. So hari ni kita baca Quran. Kalau ada yang tak boleh baca Quran, sekarang Ustazah nak ajak baca Quran. Kalau ada yang tak boleh baca Quran, jangan bertangguh sahabat-sahabat. Please, jangan bertangguh. PM tepi, cari di kalangan kawan-kawan anda setaman, sekawan-kawan sekolah. Mesti ada yang boleh bantu anda untuk, cuma jangan masuk dalam grup lah. Aku tak boleh baca Quran. Siapa yang boleh bantu aku? PM tepi. Siapa-siapa boleh tak tolong akak nak sangat pandai baca Quran sebelum akak mati. Tapi bersungguh-sungguh sahabat-sahabat, Allah tolong orang yang bersungguh-sungguh. Tiba-tiba kita tak jadi macam Acik tu, baru Iqra 3 kita mati. Dengan sungguh-sungguhnya kita itu, Allah pandang kita macam orang boleh baca Quran. Sebab tu saya kata selagi kita hidup tidak ada istilah terlambat. Istighfar perbanyakkan, Masya Allah. Okey, jom ngaji. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu. Sekali lagi kalimah wa anistaghfiru, tu kalimah istighfar lah. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Pasang niat. Okey, lajunya mesej hari ni saya tak boleh nak baca.
Okey, jika kamu mengerjakan, lepas tu saya jadi macam silau tulisan ni saya tak boleh nak baca sangat. Dah tua kot. Okay. Baik sahabat-sahabat. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian. Apa demikian tu? Sentiasa beristighfar, sentiasa memohon ampun kepada Allah. Nescaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus. Nikmat yang baik. Masya Allah sahabat-sahabat. Yumati'akum mata'an hasana. Ini janji Allah. Bila kita banyak beristighfar, sentiasa kan sahabat-sahabat, ya Allah aku buat dosa ni, aku dah buat salah ni, cepat-cepat kita beristighfar. Yumati'akum mata'an hasana. Allah jamin untuk sahabat-sahabat, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, yakni balasan keutamaannya. So apa yang Allah nak beri pada kita sebenarnya bukan azab neraka, tapi nikmat. Nikmat yang terlalu banyak. Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat dirahmati Allah, nikmatnya luar biasa. Rahmatnya jauh lebih luas daripada murkanya. Dia cuma nak tengok biasa sebagai hamba buat dosa. Tapi bagi Allah, pelik dah buat dosa tak reti minta ampun. Kita dah belajar kan bab ni dulu? Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. 2 ayat daripada surah Nuh dengan surah Hud. Semoga menjadi pengajaran tentang kalimah pentingnya beristighfar dalam kehidupan kita. Okey. Kenapa dia masuk dalam la tahzan? Yang join, baru join ni mungkin kawan-kawan yang recommend kan. Aku bosan dah ustazah tu ngajar. Apa hal belajar bab istighfar? Kata nak bagi kita hilang sedih. Allahu Akbar. Ini prosesnya sahabat-sahabat. Kita dah belajar banyak. Pagi tadi ke bila ada orang messenger, ustazah baru start ke kuliah ni, saya berminat untuk join kuliah ni. Join kuliah FOC. Siapa-siapa boleh keluar masuk, silakan sahabat-sahabat. Ustazah Zai hanya dalam musim pandemik ni kita macam-macam ujian kan. Ustazah teringat kitab La Tahzan dalam almari. Rugilah kalau aku tak baca balik La Tahzan ni, masa banyak je stay at home. So terfikir daripada aku baca seorang-seorang, buatlah live supaya orang lain dapat manfaat. Ternyata dia sangat memujuk hati. Tak sedikit yang duk PM ustazah, terima kasih ustazah, saya ada masalah dengan anak saya sebelum ni, saya rasa terubat jiwa, baca baru berapa bab La Tahzan. Sahabat, siapa yang gerakkan hati ni? Siapa yang lembutkan hati ni? Siapa yang jatuhkan cinta akan hati ini kepada Allah, kepada agama kita ni? Allah pilih kita. Okey, jadi jangan pernah menggelincirkan diri daripada redanya Allah. Itulah dia berpaksikan Quran dan hadis. Semalam kita duk terkejut dengan satu ajaran sesat yang menakutkan. Kita tak pelik ada ajaran sesat tu, tapi kita pelik ramai pula yang follow. Maksudnya sahabat-sahabat, orang bijak, pandai, profesional, kita boleh cakap kan, takkanlah dia pun ni tak tahu tu ajaran sesat. Jangan pernah kita mengatakan sahabat-sahabat, sebab Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kita minta ampun atas diri kita, tadah tangan ampunkan dia ya Allah. Macam mana boleh tergelincir sejauh itu? Kita tak tahu ujian ke depan macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuma minta pimpinan Allah, berikan aku petunjuk, hidayah, taufikmu wahai Allah, untuk kita ada kekuatan untuk beramal akan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. 2 ayat Quran, sekarang kita rujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli ham farajan wa min kulli dhiqin makhrajan. Barang siapa memperbanyakkan istighfar, siapa-siapa sahaja yang membanyakkan istighfar, astaghfirullah, 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 nescaya Allah akan menjadikan baginya untuk setiap kesempitan dan jalan keluar untuk setiap kesulitan. Ya Allah, tadi ayat Quran, sekarang hadis Nabi. Nabi yang lisannya tak pernah menipu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lisan Nabi tak pernah menipu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, Rasulullah ni kalau cakap apa pun aku boleh percayalah. Sebab dari kecil Abu Bakar melihat Nabi bercakap tanpa ada penipuan di lisannya. So kalau Nabi yang bagi tahu, barang siapa memperbanyak istighfar, nescaya Allah akan menjadikan baginya untuk setiap kesempitan dan jalan keluar untuk setiap kesulitan.
Allahu Akbar sahabat. Kadang-kadang kita tak tahu nak mengadu kepada siapa. Resah hati kita, kan remuk dedam jiwa kita, kan kita rasa sakitnya hati, kita tak tahu nak mengadu kat siapa. Nak cerita dalam family group, kadang ada ipar yang kecil hati. Nak masuk dalam grup taman, kadang yang kita nak cakap halnya itu adalah jiran sebelah rumah kita sendiri. Kan begitu? Maka tidak ada sebaik-baik makhluk untuk kita luahkan rasa ini kecuali dengan istighfar. Wuduklah sahabat bila hati kita resah. Berwuduklah. Solat, dalam solat tu ada sujud. Dalam sujud tu sahabat cuba rasakan. Astaghfirullah. Di hati ni kita sebut sebenarnya. Tapi kita bercakap dengan Allah, mungkin sebab dosa aku, ya Allah, aku tak nak menambah dosa dengan bercakap tentang buruk orang lain. Tentang menjadi batu api, buruk-burukkan orang lain pula tak nak, ya Allah, itu menambahkan dosa. Maka engkau lapangkan dadaku, ya Allah, dengan istighfar. Aku azam lepas subuh ni aku nak baca 100 kali istighfar. Lepas zuhur 100 kali istighfar. Anda tetapkan kalau anda dapat 1000 saja istighfar, dengan mudah sahabat. Lepas subuh 200, lepas zuhur 200, lepas asar 200. Itu belum lagi sambil lipat kain, astaghfirullahalazim, sambil kita nak masak nasi, kan, astaghfirullahalazim. Ni yang kita kira, yang kita hitung. Kalau anda sekali duduk pun astaghfirullahalazim ni, tak sampai setengah jam dapat 1000. Percayalah. Macam mana Ustazah boleh yakin sangat? Dah buat tahu. Anda yang rasa ya ke tak sampai setengah jam boleh dapat 1000? Ya ke boleh tenang lapang hati kalau buat istighfar selalu? Cuba sahabat-sahabat, anda boleh merasakan ketenangan jiwa dengan tengah malam bangun semata-mata untuk 2 rakaat. Lalu selepas solat, tak kiralah anda buat tahajud, taubat, berhenti sekejap, astaghfirullahalazim, kan? Sebut berulang kali sampai kita mengakui salah aku ni, ya Allah, salah aku ni, ya Allah. Kalau rasa bosan, kita pasang sikit. Jangan pasang kat tepi telinga suami. Confirm kena cepuk lah dengan suami. Aku nak tidur ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pasanglah nasyid-nasyid yang melembutkan jiwa kita. Zikir-zikir sahabat-sahabat. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Benda-benda tu kita biasa dengar dalam YouTube, tapi tak ada rasa. Kita suka lagu yang terkinja-kinja, na'udzubillah. Cuba sekali-sekala anda hayati. Cari apa terjemahan. Ya Allah, betul lah, kan? Astaghfirullah minal khataya. Aku minta ampun, ya Allah, khata' daripada semua salah silap yang aku buat. Kita ni hamba sahabat-sahabat. Pandai kita membodek. Kita selalu kata, dia tu naik pangkat sebab dia pandai membodek, Ustazah. Tapi kita cemburu. Macam mana dia boleh naik pangkat? Dia pandai bodek bos. Kita tak berhak mengatakan Allah tu boleh dibodek. Tapi istilahnya sahabat, kita rasa, aku salah apa? Takkan aku nak beristighfar? Kononlah kita rasa 24 jam hidup kita tak buat dosa, contoh. Tapi malam nanti, astaghfirullahalazim, aku buat dosa, aku buat salah, ya Allah. Allah tu suka tak sahabat-sahabat? Kita kan kalau ada kawan-kawan kita jap-jap hantar makanan, jap-jap hantar ni, jap-jap ni, kan, dalam hati kita pun, baiknya dia, ada benda ke yang dia nak kat aku sebenarnya? Kadang-kadang ada rasa macam tu. Kita manusia biasa tak boleh menyelam ke dalam hatinya seseorang. Tapi Allah tahu, dia ni orang baik ni. Dia ni tak buat salah banyak pun asyik beristighfar. Dia minta pengampunan aku. Dia minta redanya aku ni. Allah suka sahabat-sahabat. Bila Allah dah suka, kita tak payah meratap minta doa yang apa kita nak sangat sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita himpunkan pelbagai doa, kan, tapi kita rasa macam, kenapa Allah tak mengabulkan doa aku? Istighfar. Allah baca, scan semua ni. Semua yang apa kita nak, apa yang kita sebut ataupun tidak, Allah tahu. Tiba-tiba kita buat satu kerja, macam mudah je urusan. Allah jumpakan kita dengan orang yang baik-baik je. Selalu kita cakap, Ustazah, saya nak pergi satu tempat ni, kebetulan. Tak ada yang kebetulan. Allah create untuk kita. Alhamdulillah, kan bang, tak sangka dapat rezeki macam ni. Nanti tiba-tiba kita, ya Allah, kebaikan aku yang mana, ya Allah, bagi mudah macam ni. Tak payah fikir. Sebenarnya kerana kita tak jemu-jemu minta ampun dengan Allah. Tu tadi, mu tak ada anak ke? Memanglah tak mungkin tuan yang boleh dapat anak bawah katil ke? Tak ada.
Tapi rasa tenang tu sahabat mengatasi orang yang boleh bermain-main dengan anaknya sendiri. Contoh, kelaparan. Tak ada lah tiba-tiba astaghfirullahalazim 1000 kali toeng makanan atas meja. Kamu siapa? Maryam dapat hidangan dari langit? Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan, Masya Allah, tiba-tiba Allah datangkan, ketuk pintu. Saya macam tahu-tahu je, saya tengah beras dah habis, suami tak tahu dah berapa lama tak balik, bagi nafkah pun tidak. Tiba-tiba jiran saya ni hantar makanan. Lepas tu anak saya seronok menghurung makanan tu. Ya Allah, ibu dah lama dah tak makan makanan ni, sedapnya aunty tu bagi. Jadi saya rasa macam Allah datangkan tu sesuai dengan apa yang saya nak. Subhanallah, sahabat-sahabat. Tak tahu nak cakap lah. Bila kita betul-betul serahkan diri kita kepada Allah, aku banyak dosa, ya Allah, akui. Yang hidup sering rimas dengan pelbagai permasalahan, sahabat-sahabat. Kita resah kerana kita berdosa tapi kita tak mengakui. Itulah manusia yang sombong. Dia tak nak mengakui yang dia tu buat dosa, buat silap, buat khilaf hari-hari di hadapan Allah. Masya Allah. Terakhir, kita baca satu, Sayyidul Istighfar. Anda harus banyak membaca Sayyidul Istighfar sebagaimana termuat dalam hadis sahih Al-Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'ta a'udzu bika min syarri ma sana'ta. Kan, jadi kita baca, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Ini penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar. Seboleh-bolehnya baca sekali pagi. Kalau kamu dimatikan di malam hari, syurgalah untukmu. Baca sekali malam hari. Kalau besok tiba-tiba kamu dimatikan dalam tidurmu, tak sempat nak melalui siang hari besoknya, syurgalah untukmu. Ini hadis Nabi SAW yang Ustazah letak dalam buku nota demi ummah kerana Allah. Kenapa Ustazah letak amalan-amalan yang Ustazah tak tinggal dalam buku nota tersebut, sahabat-sahabat? Sebab nak bagi tahu, hak ni jangan tinggal tiap hari, pagi dan petang. Masya Allah, okay? Aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh kemampuanku. Ya Allah, aku mungkin tak mampu untuk bangun pukul 3 pagi sampai subuh, aku tak tidur, aku tak mampu. Tapi bantu aku untuk mentaatimu. Ini janji kita sebagai seorang hamba, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Masya Allah. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah ku perbuat. Aku ni banyak salah, aku ni banyak dosa, banyak benda yang aku buat ni, ya Allah. Semua ada dalam penghulu istighfar. Aku mensyukuri semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ada lafaz syukur di situ. Dan aku mengakui semua dosa yang telah aku perbuat. Maka ampunilah diriku kerana tiada lagi yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Allahu Akbar. Sekarang, lepas je lah tahzan ni, kalau anda gunakan handphone ada satu je Ustazah, tengah live dengan Ustazah, tak boleh buat sekarang. Okey, lepas ni terus anda Google Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar, screenshot, jadikan wallpaper, jadikan profile picture. Apa tujuan? Sahabat-sahabat, asal buka je handphone, nampak dia dulu. Sekali pagi, sekali petang. Sekarang tak susah lah sahabat. Ustazah dah cakap dah banyak kali. Nak hafal mungkin anda payah. Nak buka kitab ke apa semua mungkin anda payah. Handphone kan memang namanya handphone, sentiasa kat tangan. Cubalah screenshot Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar, atau ambil gambar hot page 10 berapa ni. Ambil gambar sahabat. Jadikan apa? Setiap hari kita slide je handphone, nampak penghulu istighfar. Kenapa susah sangat? Baca dengan terjemahannya, sahabat-sahabat. Ya Allah, saya merayu dengan anda. Anda baca dengan lisan, baca terjemahan sekali pagi, sekali petang, tak kira lah waktu mana. Sebaik-baiknya lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Tapi tak kira kalau waktu kita uzur pun kita boleh baca. Wanita-wanita sekali pagi, sekali petang. Baca dengan Masya Allah. Cuba sahabat kita baca terjemahannya sama-sama dengan Ustazah sebelum kita tutup kelas. Ya Allah, sahabat-sahabat, jiwai dia. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan aku. Dan aku adalah hamba-Mu.
Aku berada dalam janji untuk mentaatimu sejauh kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah ku perbuat. Aku mensyukuri semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Dan aku mengakui semua dosa yang telah aku perbuat. Maka ampunilah diriku, kerana tiada lagi yang dapat mengampuni dosa selain engkau. Masya Allah sahabat, Ustazah mengajak daripada hati yang paling dalam. Jangan tinggal, please. Setiap hari istighfar. Kalau anda biasa, susah lah Ustazah nak istighfar ni kan. Mulakan dulu. Aku wajibkan diri aku 100 kali istighfar. 24 hours mustahil tak dapat 100 kali. Yang dah biasa lazim istighfar 100 kali, cuba up jadi 1000 kali. Dan tidak mustahil anda boleh buat sehari 10,000 kali. Percayalah, wanita-wanita uzur solat tak boleh, baca Quran tak boleh. Kenapa waktu uzur tu kita tak boleh cabar diri kita? Aku mesti 1000 kali. Waktu subuh, orang lain boleh solat subuh, aku nak baca 200 kali. Bahkan anda boleh 10,000 kali. Waktu orang lain solat 10 minit, kita 10 minit baca 1000 kali, 500 kali istighfar contoh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Ustazah dah bajet dah. Kalau 1000 istighfar tu dalam 20 ke 25 minit. Sahabat-sahabat, anda boleh. Lagi-lagi yang tengah diuji dengan pelbagai masalah, rasa ketat dada ni, rasa susah sangat dalam hidup ni, istighfarlah. Okey, jangan bersedih. Perbanyakkanlah istighfar. Sesungguhnya Tuhan kamu maha pengampun. Bila Allah dah ampunkan dosa ni sahabat, dia memberatkan belakang kita. Bila Allah dah ampunkan, kita makin tegak, makin tegak, makin tegak. Okay, macam kita dah tak ada beban kat belakang ni. Itu yang semua benda jadi mudah. Itulah maksudnya kenapa dengan istighfar sahabat, kita boleh dapat macam terlepas daripada satu belenggu, satu ikatan. Semoga itulah kita. Okay, insyaAllah kita jumpa besok. Ampun maaf, zahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.